Assalamualaikum. Kita sambung dengan perbincangan macam mana kita nak pasang satu cloud server ataupun Linux web server pada AWS Cloud Facilities. So, apa yang kita nak bincangkan dalam rakaman ini adalah satu, macam mana kita nak set up satu instance EC2 dalam AWS Cloud, dan kemudian kita akan gunakan putih untuk akses kepada server yang kita set up itu melalui klien kita lah, dan kemudiannya kita akan install HTTPD iaitu web server, dan kita akan test web server tersebut. Okey, so macam biasa, kita boleh rujuk ke dalam awseducate.com. So, dari sini, memandangkan semua dah ada, pelajar saya semua dah ada AWS Educate account. Jadi, saya akan test ini menggunakan akaun pelajar. Gunakan akaun pelajar. Macam biasa, kita pergi ke AWS Educate dan kita akan sign in di sini. Okey, scroll ke bawah. Okey, ini adalah AWS Educate adalah AWS inisiatif untuk memperkenalkan platform AWS ataupun cloud server ini kepada para pelajar, dan ini adalah program percuma. Di kuis kami ada berdaftar dengan AWS Educate, dan saya salah seorang daripada AWS Educator. Jadi saya boleh create satu classroom yang mana student saya untuk subjek operating system ada 35 orang lebih kurang. Semua tu saya akan masukkan email mereka ke dalam AWS Educate. Jadi mereka boleh menggunakan juga fasiliti kemudahan yang ada dalam AWS Cloud Server secara percuma. Dia bukan percuma pun, dia bagi $50 kredit percuma untuk semua orang pelajar kita, dan paling kurang dapat menggunakannya dalam free tier dalam setahun tak silap. Kalau kita dapatkan free tier, dia boleh gunakan dalam setahun percuma. Nah, kemudian tu kalau nak sambung mungkin berbayar. So, sign in to AWS Educate, dan ini adalah interface dia. Macam biasa, kita masukkan email pelajar yang ada quiz.edu.my lah. Pastikan bukan Gmail biasa, tapi email pelajar yang ada quiz.edu.my. So, ini yang saya daftarkan pelajar saya. Apa lagi kita ada? Password. Dan kita sign in. Sebab kita sign in, kita akan dapat ini yang dah berdaftar lah. Kalau belum daftar, saya boleh rujuk pada saya lah. Okey, kita ada classroom di sini, my classroom, dan kemudian bla bla bla. Saya akaun tadi telah didaftarkan, yang mana educator dia adalah ini nama saya, educator. Tapi sekarang saya gunakan akaun student. So, credit allocated per student $50, dan kita masih boleh access dia punya free tier, iaitu setahun. Then continue. Ya, ni mungkin ambil masa dia load sekejap. Vocarium ni adalah third party yang menguruskan akaun AWS Educate. Jadi kat sini dia ada $50 remaining credit, tak pakai lagi. Dan apa yang kita nak pergi di sini adalah AWS Console. So, klik di sini untuk pergi kepada AWS Console. Jadinya dengan AWS Console nanti kita boleh cipta satu cloud server. Kalau dalam AWS kita sebut instance. Kalau siapa biasa dengan DigitalOcean dia sebut droplet instance, cloud server, tu lebih kurang lah. Dan kita akan pergi kepada EC2. EC2 ni adalah cloud server. Okey.
dia panggil elastic computing, something like that. Tapi yang penting kita nak buat web server dia, ataupun kita nak gunakan cloud server. So kita akan launch satu virtual machine dan kita akan create instance di sini. Okay, instance droplet. Jadi untuk slot ini, sesi ini, kita akan gunakan Linux 2 AMI, dan rasanya dia ni adalah base kepada Red Hat ataupun apa nama itu, Fedora ke ataupun CentOS yang sewaktu dengannya. Siapa-siapa yang familiar dengan Red Hat, Fedora, CentOS, yang ini mungkin lebih sesuai lah, sebab dalam ni dia tak kita ada option Red Hat ada. Kalau siapa-siapa nak Red Hat, masih juga eligible untuk free tier. Ini adalah SUSE Linux, SUSE, dan kita ada Ubuntu pun ada. Tapi untuk slot kali ini saya menggunakan AMI Linux. Ini satu distro ataupun flavor juga untuk Linux operating system. Dan macam biasa kita ambil yang x86 lah. So select di sini, dan dia akan bagi lebih kurang memory dia untuk free tier. Ni kita masih menggunakan free tier pasal ada setahun untuk free tier. Jadi tu first 12 months kita boleh pakai lagi, 12 bulan kita boleh pakai lagi. Jadi saya akan ambil yang ini, dan dia akan bagi memory lebih kurang 1 gig. Cukup lah tu untuk testing ni pun. Kalau nak tambah mungkin akan melibatkan kredit lah, tapi setakat ni ambil yang free saja dulu. Dan kemudian kita akan pergi di sini, ada next configure instance details. Configure, saya tak nak configure sangat. Saya akan go kepada default. Cat. Okay, so kita akan pergi next kepada storage. Saya akan maintain dengan 8 juga. Okay, cukuplah untuk installation Linux basic. Okay, dan add tag. Add tag ni macam kita bagi name kepada web server ni lah. Contohnya kita ada beberapa website yang kita host dalam web server ini, ataupun dalam cloud computing ini, kita boleh create satu name yang berbeza lah. So kita masukkan satu name mungkin merujuk kepada website yang kita host, ataupun apa-apa server sistem yang kita nak buat lah. So untuk case ini mungkin kita boleh buat web server. Ni saya buat web server yang kedua, yang ketiga ke yang keempat, yang ketiga rasanya. Okey, letak web server 3. Dan ini tak bermaksud lah apa-apa kan, 3. Kalau kita host untuk quiz contohnya, kita letaklah web server quiz. Ataupun kita host satu website FSTM contohnya, letaklah web server FSTM. Kalau kita host satu company ABC ataupun company ABC Sdn Bhd, letaklah web server ataupun web ABC Sdn Bhd. So ini adalah reflect kepada mungkin sistem dia, ataupun mungkin website kepada sesuatu company. Okey, dan seterusnya kita yang ni kita kena tambah sebab kita nak gunakan kita nak allow port 80 iaitu HTTP untuk keluar masuk. Sebab server kita akan jadi web server. Jadi web server perlukan kita add di sini, add role, perlukan HTTP pun S pun boleh, tapi untuk sekarang ni saya just nak tunjuk yang simple dulu. Kita on HTTP, kemudian nanti kita boleh on HTTPS. Yang tu saya akan tunjukkan dalam kelas yang seterusnya, tutorial seterusnya. Okay, so saya buat yang basic saja dulu. SSH ni untuk kita
access melalui terminal secara remote. HTTP ni supaya kita boleh test web server tu berfungsi dengan access daripada web browser. Nanti kita boleh test dan kita review dan launch. Bila kita review dan launch ni, dia akan bekalkan dengan satu key ataupun public key. Okey, yang ni tak apa, kita abaikan dulu. Open tak apa, nanti kemudian kita akan tambah dalam IP table tadi tu. Okey, then bla bla bla. Okey, kita by right dia semua adalah default, tak masalah. Dan klik launch. Kat sini kita ada kita punya key pair. So key pair ni kita perlukan supaya kita boleh access server kita daripada SSH client. SSH client ni apa? Dia adalah satu terminal remote yang kita boleh gunakan untuk berhubung dengan server. Sebab server kita ni tidak berada pada physical device, dia berada pada tempat yang jauh. Macam kes saya ni, dia berada di North Virginia, US. Kalau nak bagi dekat sikit, boleh tukarlah kepada Singapore yang tak kritikal sangat kemudian ya. So key pair ni nanti kita akan gunakan untuk membenarkan. Dia macam password lah, password kepada server. Cuma password dia panjang, kita tak boleh nak ingat. Jadinya kita kena download password. Web server, contohnya lah AWS 3. Okay. Web server AWS 3 itu ada nama, letak je lah apa-apalah. So kita akan download key pair ni dan kita pastikan dia kita simpan file PEM. Okay. File PEM ni pastikan kita simpan di tempat yang mudah kita nak access kemudian lah. Macam kes saya suka letak dalam satu folder ini. Okay, takut dia confused, tak apa. Saya letak dalam satu folder, whatever folder lah. Yang penting korang senang nak locate nanti kemudian. So letaklah kat mana-mana. Letak kat desktop pun boleh. Kalau dirasakan mudah nak akses kepada desktop pun boleh juga. Tapi sekarang ni adalah server yang ketiga yang saya buat. Sekarang ni server ketiga yang saya buat. Semalam, okey. Server yang ketiga yang saya buat. Tak apa, bagi nama je. Yang relate mungkin dengan kita punya server configuration. So saya create. Sebenarnya dah buat dah. Tapi untuk case awak first time. Okay, korang first time, korang kena create a new pair and then launch instances. Launch instances, lepas tu kita akan lihat view instances. Jadi selepas kita view instances, kita akan nampak di sini kita punya cloud server is running. Okay, cloud server is running. So sekarang ni running. Dan pastikan ni adalah warning penting, amaran penting apabila kita dah tak pakai elok kita stop instance lah. Okay, kita klik di sini. Okay, kalau server ni kita tak pakai lagi dah, kita klik di sini dan stop. Jangan terminate dulu, stop. Ini penting kalau kita tak nak mengurangkan kredit kita lah. Okay, tanpa keperluan. Sebab kalau instance ini, cloud server ni tak dipakai, elok kita stop lah. Tapi kalau untuk production, obviously kita kena on dia je lah. Tapi oleh kerana sekarang ni kita tak berminat, kita bukan ke arah production lagi, jadi pastikan kita sentiasa stop kalau tidak diperlukan. Kalau nak pakai lagi, nak guna lagi, klik di sini dan start. So, sebab ini free tier, jadi it's okay. Dia akan boleh diguna sampai setahun. Okay, in case kalau bukan free tier, dia akan memberi kesan kepada, kalau kita dah register kat kredit, most likely kita akan akan di charge.
Okay, so apa yang penting di sini adalah kita pastikan instance ni running, then baru kita boleh access lah daripada SSH, ataupun kita boleh access test dia punya web server daripada browser. Dan yang penting adalah di sini kita ada domain name di sini, DNS, dan kita ada IP. So IP ni penting sebab bila kita nak access kepada web server, kita gunakan IP ni juga. Dan kita nak access kepada SSH, kita perlukan juga IP ini. Ya, memang kita tak ada domain name lagi, sebab kalau nak buat domain name sendiri, contohnya carol.com contohnya, kena sewa dulu domain tersebut, carol.com. Lepas tu mapkan domain tersebut dengan nombor IP ini. Tapi itu saya tak tunjuk sekarang. Okay, saya tak tunjuk sekarang sebab kita nak ada web server pun ataupun domain name server sendiri, domain name kita sendiri pun kita kena bayar lah yang tu. Okay, so kita dapatkan yang ni dan copy dia lah, select dan copy. Dan seterusnya kita dah ready, kita punya instance ataupun cloud server kita dah ready. Jadi macam mana kita nak access cloud server ni dengan menggunakan CLI yang kita belajar sebelum ni, mkdir, macam mana kita nak login, okay? Macam mana kita kena gunakan SSH client. Tapi oleh kerana EC2 sekarang ni dia tidak menggunakan password, dia adalah passwordless. Apa password yang kita download tadi, file yang kita download tadi, key pair dia itu adalah password. Jadi password tersebut kita kena registerkan dalam client terminal client. Jadi untuk seterusnya nak access kepada server, kita gunakan PuTTY. Okey, kita gunakan PuTTY. Jadi link ni kita akan boleh dapat dalam komen ataupun dalam description video link ini. Tapi kalau just Google search download PuTTY, awak akan dibawa ke sini lah, korang akan dibawa ke sini. Okey, so apa yang kita nak di sini adalah kita perlu download yang complete, iaitu 64-bit PuTTY installer MSI yang ini. Yang ni download yang complete ini. Kenapa saya perlukan yang complete ini? Sebab dalam installer ini dia ada PuTTY key generator dan juga PuTTY client. So PuTTY ni adalah, kalau kita perhatikan TTY ni dia merujuk kepada terminal lah. Okay, remote terminal. Okay, dia adalah satu remote terminal. Ya, skrin hitam putih yang kita biasa guna tu lah sebelum ni. So klik ini dan download. Lepas download, korang install lah. Jangan download tak install. Download dan install. Okay, selepas download dan install, kita akan dapat PuTTYGen. Okay, gunakan PuTTYGen dulu. Ini selepas install lah. Pastikan install lah, jangan tak install. Okay, download dan install. Download dan install. Kita akan run PuTTYGen sebab PuTTYGen ni adalah software mana putih. PuTTYGen. PuTTYGen ni adalah satu software untuk generate key. Kenapa kita nak generate key? Kita dah tahu password yang kita download sebelum ni daripada EC2 instance itu adalah password server. Dan kita akan kena register kita punya key juga di dalam machine kita ni, dalam client kita ni, so that nantinya bila kita nak masuk ke dalam PuTTY ataupun SSH client, authorization tu boleh berlaku. Okay, authorization tu boleh berlaku. So di sini, okay, since kita dah ada public key tadi tu oleh siapa nama dia? Sekejap ya. Kita dah ada public key oleh EC2, kita akan load di sini. Zoom kejap. Kita akan load di sini. Okay, itu daripada EC2. Load daripada
EC2. Klik load. Okey, dan kita akan cari mana kita punya key tadi. Itu adalah public key, tak silap. Okey, kita tukar di sini sebab kita perlukan file yang PEM tadi. Okey, PEM. Okey, yang ni saya. Okey, kita perlukan yang PEM tadi. PEM yang kita download dari EC2. Klik di sini. Klik open. Bla bla bla. Klik OK je lah. OK, dah successfully. Dan kemudian kita kena create private key. Save the generated, save the private key. OK, klik yes. No passphrase. Yes. Dan kemudian dia akan create satu file yang nama dia ppk. So ppk ni yang kita akan load ke dalam SSH client. Jadi kita akan gunakan AWS AC web server 3. Yang ni dah tak pakai dah, tak apa. Okay, private key. Web server 3. AWS web server. Something like this lah. Okay, something like this. Boleh mention private key. Dan dia akan save sebagai ppk. So ppk ni kita save lah. Okay, tempat yang kita mudah nak locate ya. Pastikan simpan dalam tempat yang kita mudah nak locate. Jadi keyword generator ni dah selesai. Dah kita dapatkan private key tadi. Yang kemudian untuk access kepada, ni adalah key generator. Kita generate private key daripada key pair yang dibekalkan oleh EC2 instance web cloud server tadi tu lah. Yang kemudian kita pergi kepada putih. Putih ni adalah satu contoh lah. Ada banyak lain yang boleh digunakan sebagai SSH client. SSH client. SSH ni adalah secure terminal. Secure terminal. Yang mana ni kita kena mention lah secure terminal. Yang ini kita kena mention IP yang kita dapat tadi daripada instance ni. Okay, ni IP kita. Mana IP kita? Ni IP kita. Okay, copy dia, select, Ctrl C untuk copy dan letak di sini. Dan kita akan simpan session ini. So ini pastikan IP dia betul. Kita akan simpan sesi ini sebagai AWS Web Server 3. Okay, pastikan simpan so that kita taklah kelang kabut nanti nak okay, simpan nak dapatkan IP ni. Kalau kita tak simpan nanti dia hilang. Bila kita simpan, then kita kena load private key yang kita baru buat daripada keygen tadi. Pergi ke SSH auth. SSH auth. Dan di sini kita browse dan dapatkan tadi tu AWS Web Server 3 private key. Klik open dan open. So semua ni ada dalam slide ya. Semua ni ada dalam slide. Bla bla bla. Yes. Kita akan simpan. Dan di sini saya zoom dulu ya. Kita akan login sebagai default user dia. Default user dia adalah EC2-user. 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 Enter. Dan macam biasa kita akan dapat satu. Dapat. Untuk case ini kita bukan tak ada root password lah. Kita gunakan sudo untuk jadi root. Okay, kita gunakan sudo untuk jadi root. Contohnya kat sini kita test.
dia minta kita sudo yum update. Sudo yum update. Yum ni adalah satu installation facility lah. Okay. Sudo yum update. Enter. Okay, yes. Yes lah. So dia akan downloadkan update kepada AMI Linux. Tapi ini berlaku dalam remote host kita lah. Remote host yang jauh tu lah, yang kat North Virginia tu. Yang kat North Virginia tu lah. Kat Singapore ke kat North Virginia. Tapi dia bukan berada pada PC kita. Tidak berada pada PC kita. Dan seterusnya adalah proses macam mana nak buat web server. So kita lihat kejap. So, sekarang ni kita dah login dah kita kepada EC2 user. Dan kemudian kita akan install web server. So macam mana nak install web server? Ni. Kita akan install web server di sini. Macam nak install dia? Okay. Kita nak install dengan sudo yum yes install httpd. Zoom kejap. Aduh. Okay. Okay. Sudo yum -y install httpd. Enter. Dan dia akan install kita punya dia akan install apa namanya? HTTPD. HTTPD adalah satu web server yang dah lama wujud lah, iaitu Apache Web Server. Okay, saya tak tunjuk kat sini Nginx ataupun yang lain. Tapi yang kita ada sekarang ni, saya gunakan HTTPD. Dan kemudian selepas kita install, kita kena start dia. Install. Kita dah install, kemudian kita akan start dia. Start tu maksudnya apa? Start tu maksudnya kita akan on kan HTTPD tu adalah daemon, ujung tu adalah D tu adalah daemon tu adalah background process. Sudo systemctl start httpd. Tu enter. Okey, dan kemudian saya cuma nak keluarkan status dia, sudo systemctl status httpd. Active and running. Jadinya sekarang kita punya HTTPD iaitu web server daemon adalah sedang active and running. Jadi dia boleh terima request daripada klien. Okey. Macam mana kita nak test bahawa web server kita dah function dan kita dapatkan nombor IP web server kita tadi. Sama lagi. Ambil nombor ni dan kita test dalam sini. Jadi macam satu, dia sebenarnya bila kita gunakan domain name, contohnya macam quiz.edu.my, actually dia akan point kepada IP server, IP number server tersebut. Tapi kalau dalam case ini, since kita tak ada domain name lagi, jadi terpaksalah kita directly gunakan IP. Macam biasa, IP ni satu benda yang susah. IP number ni susah nak ingat. Tapi sekarang ni itu aja yang kita ada. So maintain je lah dengan IP number ni. Kecuali kalau kita mampu nak bayar
ataupun nak sewa domain name. So lepas kita dapat sewa domain name, kita akan point domain name ini kepada kita punya IP. Kita boleh buat mapping baru daripada domain name point kepada IP ini. Yang tu mungkin saya akan tunjukkan nanti, sebab saya ada domain, dan tu kemudian saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat mapping daripada domain name kepada IP address server kita. So supaya contohnya macam kita gunakan Carol.com, dia akan terus point kepada web page ni. So ini adalah test page untuk web server. Ini maksudnya web server kita, HTTPD kita sudah berjaya kita operasikan dalam web server, dalam cloud server tadi EC2 AMI Linux. Ya guys, jangan lupa guys, bila kita dah selesai guna, kalau kita dah tak pakai lagi instance of EC2 yang ini, mohon supaya boleh stop instance lah. Stop instance. Stop ni supaya dia pause lah, macam laptop ataupun komputer. Kita sleepkan dia ataupun kita terminate dia. Bukan terminate ni, lebih pada hibernate lah. Okay, lebih pada hibernate. So dia tak akan aktif menerima request daripada luar. Okay. Dan pastikan nanti kalau nak guna, okay, bolehlah start balik. Okay, bolehlah start balik. So, sekarang ni stop dulu. Kita stop dulu Okay, dah stop. Kita dah stop web server yang kita ada sekarang ni. Okay, klik di sini dan stop. Stop dulu. Jangan terminate, stop dulu. Nanti kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.